Hai, apa khabar? Okey, sekali lagi kita bersama Teacher Ling, Biologi tingkatan 4. Okey, tentang bab baru ya, bab baru, bab 8. Sistem respirasi dalam manusia dan haiwan. Okey, dah bersedia? Okey, mesti bersedia dah kan? Ah, Okey, bab 8 tentang sistem respirasi dalam manusia dan haiwan. Okey, 8.1 jenis sistem respirasi. Okey, apa yang kita akan belajar dalam sistem respirasi manusia dan haiwan? Okey, kita akan belajar tentang serangga dalam ikan, katak dan manusia. Okey. Murid-murid nampak tak? Nampak tak ada dua kotak ni? Dua kotak, satu kotak kecil dan satu kotak besar. Okey, kotak kecil. Apa yang teacher nak tunjuk ni? Okey. Teacher nak tunjuk tentang nisbah jumlah luas permukaan berisi padu, iaitu JLP per I. Untuk kotak kecil dan kotak besar. Okey, apa kata kita kira dulu, apa jumlah luas permukaan perisi padu bagi kotak kecil? Okey, bagaimana kita kira? Okey, dah bersedia? Okey, kalau bersedia, okey, apakah jumlah luas permukaan perisi padu? Okey, sebenarnya bagi kotak atau kubus ini, okey, dia ada 6 luas permukaan. Okay, 6 luas permukaan, iaitu kalau kita tengok, okay, inilah cara kita kira. Okay, 2 permukaan daripada sebelah sini. Okay, yang depan ni, luas permukaannya, iaitu, okay, kita ambil 3 cm panjang, darab dengan 4 cm lebarnya, dan kita ada 2 ya, 2 di depan dan di belakang. Okey, tambah pula 2 permukaan daripada 3 cm. Okey, 3 cm darab dengan 2 cm. Okey, 2 yang sebelah sini ya, sebelah sini. Luas permukaannya ada 2. Okey, tambah pula dengan yang atas. Okey, permukaan yang atas, iaitu 2 cm darab dengan 4 ya, 4. Okey, sebelah yang atas ini 4 cm. Okey, dapatlah 6 permukaan dan per dengan isi padu. Bagaimana kita dapat isi padu? Okey, isi padu pula kita ambil panjang darab dengan lebar darab dengan tinggi. Okey, dapatlah 3 darab 4 darab 2. Okey, yang tu ialah isi padunya. Okey. Okey, inilah. Lepas tu kita tambahkan. Tambahkan 24 tambah dengan 12 tambah dengan 6 bagi dengan isi padunya. Dan dapatlah inilah jawapan bagi jumlah luas permukaan perisi padu. Okey, apa kata bagi kubus besar pula? Kubus besar ni sama saja caranya. Okay. Jumlah luas permukaan perisi padu. Okay, kita ambil 2 permukaan daripada yang depan, iaitu 6. Okay, silap lagi teacher ya. Okey, semula. Okey, 6. Okey, semula. Okey, 6. Mana dah 6 tadi? Ini. Ya, 6 darab dengan 8
Ya, 8 dapatlah yang permukaan di depan. Jangan lupa permukaan di belakang juga ya. Kita kena darabkan 2 sebab ada 2. Okey, 2 permukaan. Okey, seterusnya bagi permukaan yang sebelah sini, yang depan ni, yang teacher tunjuk ni. Okey, iaitu 6. Okey, 6 cm darab dengan 4 cm. Okey, jangan lupa 2 permukaan sebelah sini dan sebelah belakang sini. Okey, dan tambah pula dengan yang atas. Okey, luas permukaan yang atas ni. Okey, iaitu 4 cm. Okey, 4 cm darab dengan 8. Okey, 8. Okey, jadi dua permukaan atas dan bawahnya. Okey, dan isi padu semula. Isi padu kita ambil tinggi darab dengan panjang dan darab dengan lebar. Kita dapatlah kayak ini dan jumlahkannya dan dapatkan jawapan. Okey, apa yang anda nampak sini? Okey, nampak tak apa perbezaan antara kotak yang besar dengan kotak yang kecil? Jawapannya. Okey, kotak besar, kotak yang kecil mempunyai jumlah luas permukaan perisi padu yang besar. Nampak tak? 2.17. Manakala kotak yang besar pula mempunyai jumlah luas permukaan perisi padu yang kecil, iaitu 1.08. Okey, mengapa macam ini? Sebenarnya, jumlah luas permukaan perisi padu yang besar, kita kaitkan dengan struktur respirasi dalam haiwan dan manusia. Sebagai contoh, kotak yang kecil mempunyai jumlah luas permukaan perisi padu yang besar. Bermaksudnya, pertukaran gas dia lebih berkesan berbanding dengan kotak yang besar sebab JLP per I dia yang kecil. Apakah kesan JLP per I dalam proses respirasi pula? Nisbah jumlah luas permukaan perisi padu JLP per I yang semakin besar akan mempercepatkan proses respirasi bagi organisma multisel seperti serangga, ikan, katak dan manusia. Okey, mari kita tengok ciri penyesuaian struktur respirasi untuk pertukaran gas yang efisien bagi organisma yang bersaiz besar yang teacher sebut tadi. Okey, sekali lagi, nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu yang besar untuk pertukaran gas respirasi yang cekap. Okey, pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida ya. Struktur respirasi yang nipis iaitu setebal satu sel. Okey, satu sel saja tebalnya memudahkan peresapan. Okey, bagi gas respirasi berlaku. Okey, ciri penyesuaian yang ketiga iaitu permukaan struktur respirasi sentiasa lembab. Okey, membenarkan gas respirasi melarut di dalamnya. Satu lagi ciri penyesuaian iaitu struktur respirasi mesti dilengkapi dengan jaringan kapilari darah. Okey, selain serangga ya, serangga tak ada. Okey, yang membenarkan pengangkutan gas respirasi yang cekap. Jadi kita tengok satu persatu ya, satu persatu. Okey, sekarang ni jenis sistem respirasi bagi serangga. Okey, yang ni apakah serangga ni? Tahu tak murid-murid, apa serangga ini? Ya, betul. Yang ni ialah belalang. Okey, belalang. Kita ambil contoh belalang. Okey, belalang, sistem respirasinya kita panggil sistem trakea. Okey, sistem trakea. Dan kita tengok apakah yang ada pada belalang ini. Okey, tengok tak yang berwarna
kuning. Okey, berwarna kuning dengan yang ni ialah pembukaannya. Okey. Okey, teacher tak nak label. Okey, teacher nak anda label kemudian ya, kemudian anda kena label sendiri. Okey. Okey, apa yang ada sini yang teacher tunjuk sini, okey, yang ni ialah bukaannya. Okey, nama bukaan ini kita panggil spherical. Okey, yang ni kita panggil spherical. Okey, dan spherical ini pula disambung dengan okey. Yang ni apa yang berwarna pink ini? Okey, yang berwarna pink ini yang mempunyai okey, warna pink kita panggil dalam bahasa Inggeris ialah asset ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil tempat menyimpan udara. Okey. Okey, ataupun sistem trakeo. Okey, sistem trakeo. Okey, apa ciri trakeo? Okey, kita kena tengok ciri dia. Ciri bagi sistem respirasi serangga. Okey, bagi belalang. Okey, bilangan trakeo yang banyak. Nampak tak bilangan trakeo dia banyak? Okey. Okey, dinding trakeo yang nipis. Okey, nipis. Tadi yang banyak, sekarang ni nipis dan lembab. Okey, nipis dan lembab. Okay, seterusnya, kita akan tengok sistem respirasi ikan pula. Okay, sistem respirasi ikan. Okay, tahu tak apa yang ada pada ikan? Bagaimana ikan bernafas? Okay, murid-murid, ada tak? Ya, teacher dengar. Dengar suara. Ya, betul. Insang. Okay, insang ya. Betul. Ikan bernafas melalui insang. Okay, bernafas tu respirasi ya. Sama. Okay. Kalau anda tengok yang warna merah ni. Okay, yang warna merah. Okay, yang ni ialah baris insang. Dan insangnya ada satu barisan yang kita panggil barisan filamen. Okay, barisan filamen. Okay, barisan filamen ni pula dia ada lamela. Okay, lamela ialah unjuran. Okay, tidak akan tunjuk yang gambar yang detail bagi kelas seterusnya ya. Okay, bukan sekarang. Yang ni, bab ni teacher tunjuk yang secara keseluruhan dulu. Okay, lamela. Okay, apakah ciri-ciri filamen untuk meningkatkan sistem respirasi ikan? Okay, yang pertama, filamen mestilah banyak unjuran. Okay, unjuran dia pula kena nipis. Okay, nipis dan pipih. Okay, membran lamela insang pula adalah nipis. Okay, kita akan tengok secara detail pada kelas akan datang ya. Okay, banyak kapilari darah. Okay, kapilari darah untuk pertukaran gas. Okay, jadi 3 ciri bagi filamen. Seterusnya, yang ni katak pula. Okay, sistem respirasi bagi katak. Okay, katak pula adalah haiwan yang special. Okay, haiwan yang istimewa. Kenapa? Sebab katak boleh bernafas melalui kulit dan peparu. Okay, special kan? Dengan kulit dengan peparu. Ada dua tempat sistem respirasi dia. Okay, mana? Okay, yang ni ialah kulit. Dan kalau kita tengok yang warna merah, yang ni ialah peparu bagi katak. Okay, apa ciri kulit? Okay, kita tengok apa ciri kulit bagi katak. Membolehkan katak boleh bernafas atau respirasi. Ya, okay, cirinya nipis. Okay, nipis dan sangat telap. Okay, yang ni yang penting ya. Penting. Dan kulit yang lembab. Okay, kulit yang lembab. Okay, banyak jaringan kapilari darah. Okay, kalau murid-murid perhatikan, pada slide-slide yang sebelumnya, teacher dah sebut persamaan dia kan. Boleh tak anda catatkan persamaan? Dan seterusnya kita akan buat perbincangan ya. Anda akan berbincang dalam kumpulan lepas ni. Okay, dan seterusnya, apa lagi ciri? Okay, ciri bagi peparu pula. Peparu katak.
Satu, permukaan yang berlipat-lipat. Okey, mana tempatnya? Ya, sini. Permukaan yang berlipat-lipat kalau anda tengok ya. Okey, nipis dan lembap sama dengan yang kulit. Okey. Cirinya mesti nipis dan lembap. Okay, yang ketiga pula, banyak jaringan kapilari darah. Ya, sama dengan yang kulit. Kenapa banyak jaringan kapilari darah? Untuk pertukaran gas dan menghantar oksigen ke semua sel. Ya, okay, sekarang ini kita tengok jenis respirasi bagi manusia. Okay, apa yang kita bernafas? Apa yang kita guna untuk bernafas? Okay, siapa boleh jawab? Ya, betul. Ya, peparu. Ya, betul, peparu. Okay, peparu. Okay, kita ada dua belah peparu. Okay, ada peparu kiri dan peparu kanan. Okay, sebenarnya peparu dalam peparu yang penting. Dalam peparu kita, kalau kita besarkan peparu, dibesarkan peparu kita, okay, akan dapatlah yang ini. Okay, apa nama struktur ini? Apakah nama struktur ini? Ya, betul. Struktur ini namanya ialah alveolus. Ya, pandai. Okay, alveolus. Okay, alveolus. Kita sebut 3 kali dah. Okay, ciri-ciri alveolus pula. Okay, kita tengok. Okay, banyak alveolus. Okay, bilangan alveolus yang banyak. Tengok. Boleh tak kita kira bilangannya? Banyak kan? Ya. Okey, jadi kait semula dengan JLP per I tadi. Yang teacher suruh anda kira tadi tu. Okey, nampak tak? Kenapa alveolus kita tidak satu? Okey, contohnya kotak besar. Okey, kenapa alveolus kita kena kecil-kecil dalam peparu? Okey, dia dimasukkan, okey, diisi penuh dengan alveolus dalam peparu kita. Betul. Ya, betul. Okey. Anda dah tahu kenapa? Sebab kita nak menambahkan jumlah luas permukaan perisi padu. Okey, nak besarkan jumlah luas permukaan perisi padu. Okey, bentuk alveolus kenalah kecil. Okey. Okey. Jadi struktur yang kecil memang mempercepatkan kadar respirasi berlaku. Ya, tengok jumlah luas permukaan yang besar. Ini yang kita sebutkan. Okey, kalau kita tambahkan semua-semua, okey, semua ya. Kalau anda tambahkan semua-semua, jumlah luas permukaan berisi padu bagi setiap alveolus dalam peparu, okey, berapa besar? Berapa besar yang anda rasa? Okey, dia bersamaan dengan satu kort tenis. Ya, memang besar. Okey, yang ni lah yang special sangat. Okey, special. Dengan yang alveolus yang kecil ini boleh meningkatkan kadar respirasi bagi manusia. Okey. Okey, ciri yang ketiga, dinding alveolus yang lembab. Okey, mesti lembab. Okey. Kenapa lembab? Okey, ya, untuk memudahkan oksigen melarut ke dalam salur darah dan diangkut ke seluruh badan. Ya, ciri keempat, nipis. Ya, nipis iaitu setebal satu sel. Okey, nipis. Untuk peresapan berlaku. Dan struktur yang kelima, ciri yang kelima, jaringan kapilari darah yang banyak. Okey, kalau kita tengok yang sebenar, bagi kelas yang seterusnya, mungkin minggu depan kita akan sambung lagi. Teacher akan tunjuk gambar alveolus yang penuh dengan jaringan kapilari darah yang banyak. Sekarang ni kita mula dengan perbandingan dan perbezaan struktur respirasi manusia dan haiwan. Okey, anda dah sedia? Okey, sedia dengan kumpulan masing-masing ya? Okey. Yang pertama, kita akan tengok tentang persamaannya.
Okay, bila kita banding, kita kena ada persamaan dan pembezaan. Okay, boleh tak? Okay, teacher harap anda boleh buat ya. Okay, persamaan dia. Inilah persamaannya. Okay, yang teacher dapat kena pasti ialah 4. Okay, 4 persamaan. Okay, yang pertama, okay, kesemua struktur respirasi mempunyai jumlah luas permukaan perisi padu yang besar. Kenapa? Untuk pertukaran gas respirasi yang cekap. Okay, yang cekap. Okay, yang kedua, persamaan kedua, kesemua struktur respirasi nipis. Okay, nipis. Dan memudahkan resapan gas. Okay, resapan gas, respirasi berlaku dengan cekap. Persamaan yang ketiga, kesemua struktur respirasi lembab. Dan ini membenarkan gas respirasi melarut ke dalamnya. Persamaan yang keempat, struktur respirasi dilengkapi jaringan kapilari darah selain serangga, membenarkan pengangkutan gas respirasi dengan cepat. Okay, dah dapat semua? Okay, anda boleh tengok sama ada persamaan yang anda tulis tu sama dengan yang teacher punya. Sama tak? Dah sedia? Okey, kita pergi ke perbezaan dia pula. Okey, perbezaan. Okey, so kita akan bagi kepada serangga, ikan, katak dan manusia. Okey, apa yang kita akan tengok ciri dia? Ciri perbezaan. Yang pertama, struktur respirasinya. Okay, struktur respirasi bagi serangga ialah trakeo. Betul, trakeo. Okay, bagi ikan pula, filamen dan lamella insang. Apa kata katak? Ya, katak dia istimewa sikit. Dia ada dua struktur respirasi, iaitu kulit dan peparu. Okay, dan manusia, alveolus. Okay, alveolus strukturnya. Okay, bersama dengan channel teacher, dan channel teacher guna alveo juga. Okay, maksudnya cabang dia, channel dia. Okay, bagaimana dengan nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu yang tinggi bagi struktur respirasi yang diperoleh? Bagaimana untuk menambahkan? Ya, bagi serangga, bilangan trakeo yang banyak. Okay, bilangan trakeo yang banyak. Bagi ikan pula, bilangan filamen dan lamella insang yang banyak. Okay, supaya menambahkan JLP per I. Bagi katak pula, permukaan peparu yang berlipat-lipat. Okay, berlipat-lipat juga akan menambahkan jumlah luas permukaan kepada isi padu dan keseluruhan permukaan kulit. Okay, bagi katak. Okay, manusia pula, bilangan alveolus yang banyak. Okay. Berapa tadi yang teacher sebut bilangannya? Ya, betul. Okay, kalau kita tambahkan semua jumlahnya, okay, bersamaan dengan satu gelanggang tenis. Ya, betul. Memang betul ya. Okay. Dah dapat semua? Okay, teacher harap anda dapat ya. Okay, senang saja kita buat perbezaannya. Okay. Dan apa yang teacher nak anda buat? Okay, yang tadi tu, yang persamaan dengan perbezaan, okay, teacher nak anda buat dalam peta minda. Okay, balik buat dalam peta minda, kita akan bincang pada kelas yang akan datang. Boleh tak? Mesti boleh. Ya, okay. Sebelum kita menamat, okay, teacher ada praktis formatif ya. Praktis formatif dalam buku teks muka surat 131. Okay, dia ada 4 soalan. Okay, 4 soalan supaya kita dapat recall ataupun imbas balik. Okay, imbas kembali apa yang kita belajar tentang tajuk ini.
Okey, soalan pertama. Soalan pertama, nyatakan ciri penyesuaian struktur respirasi manusia. Okey, teacher ulang. Soalan 1, nyatakan ciri penyesuaian struktur respirasi manusia. Boleh? Okey, soalan kedua. Terangkan bagaimana kulit katak disesuaikan untuk pertukaran gas yang cekap. Okey, teacher ulang. Soalan 2. Terangkan bagaimana kulit katak disesuaikan untuk pertukaran gas yang cekap. Okey, seterusnya soalan ketiga. Soalan ketiga, nyatakan ciri-ciri trakeo yang membantu pertukaran gas respirasi dalam serangga. Teacher ulang. Okey, soalan 3, nyatakan mana dah mouse saya. Okey, nyatakan ciri-ciri trakeo yang membantu pertukaran gas respirasi dalam serangga. Okey, soalan 4 pula. Okey, soalan 4 adalah soalan kebat ya, soalan kebat. Okey, ramalkan apa yang akan berlaku kepada ikan yang insangnya terkoyak akibat tersangkut pada jarum. Okey, teacher ulang. Soalan 4, ramalkan apa yang akan berlaku kepada ikan yang insangnya terkoyak akibat tersangkut pada jaring. Okey. Boleh kan? Ya, tak ada masalah. Okey. Anak-anak teacher semua boleh jawab. Okey. Jadi, sediakan jawapan ini dan teacher akan bincang pada kelas yang akan datang. Okey. Ada apa soalan lagi sebelum teacher habis? Okey, kalau tak ada, okey, jumpa lagi di video yang akan datang. Okey, terima kasih kerana menonton video belajar bersama Teacher Ling. Okey, bye.